Assalamualaikum guys, so welcome to Fature. Kali ini saya akan share tutorial parallax effects. So seperti mana yang korang nampak video yang saya tunjuk tadi, itu adalah parallax effects, which mean dia adalah photo animation. Cara saya mengedit guna Adobe After Effects. So mula-mula sekali korang kena shoot gambar background kosong, and then korang kena shoot gambar bagi subjek. So jom jump to After Effects. So first kali korang kena create lah composition seperti biasa. Untuk kali ni saya akan share cara saya buat lah yang video TikTok sebelum ni. Kita upload gambar yang kita shoot tadi. Untuk video yang saya buat ni, saya shoot background, pose untuk bahagian kaki dan pose untuk bahagian body. Sebelum tu korang kena ubah dia punya scale dulu, ikut frame. Better korang rename setiap layer gambar tu supaya korang tak keliru lah. Okey, yang untuk kaki saya akan pisahkan menjadi dua, kaki kanan dan kaki kiri. Next step adalah kita perlu mask, ataupun maksudnya kita akan buang background bagi gambar body dan gambar kaki lah. First kita fokuskan kepada body dulu, layer body. So kita akan tekan pen tool ataupun button G, and then kita mask lah. Kita akan mask point by point bagi bahagian body. Make sure korang akan klik sampailah di point yang pertama, and then tada. So bahagian body sudah kena cut lah. Step yang sama juga kita apply untuk kaki kiri dan kaki kanan. So di sini kita akan buat untuk kaki kiri dulu. So saya akan ambil dari bahagian sini sampai sini. So di bahagian sini, bahagian kaki kanan tu kita akan ambil lebih sikit lah. Siap untuk bahagian kaki kanan, and then kita sambung pula untuk kaki kiri. So kaki kiri kita akan ambil yang sini je, part ini. Okay. So siap untuk bahagian kaki kanan. So kita akan dapat lah kaki kiri, kanan dan body. Okay, bila kita siap sudah mask, kita akan create new camera. Alright, and then kita akan pilih preset 50mm. Alright, and then kita akan turn on 3D layer, setiap layer background, body, kaki kiri dan kaki kanan. So lepas tu korang tekan di view layout, korang tekan two views horizontal. So di sini korang akan nampak view composition tu dari atas. Ini adalah kamera yang ini, and then yang straight line ni adalah ke semua layer yang ada di sana lah, background, body, kaki kiri dan kaki kanan. Sekarang ni kita perlu susun setiap layer tu mengikut susunan lah. Background yang paling belakang, of course lah background yang paling belakang, and then kita akan letakkan layer body, layer kaki kiri, and then paling depan sekali adalah layer kaki kanan. First kita kena gerakkan background layer tu ke belakang sedikit lah. Korang boleh nampak di sini ada axis Z, so kita akan tekan and then drag ke belakang lagi sikit. Kalau korang boleh nampak sini di composition tu dia mengecil lah sebab dia ke belakang dari kamera. Kita adjust dia punya scale ngam dengan composition tu. Then kita akan susun pula body ke belakang sedikit, and then kita akan susun pula kaki kiri sampai nampak dia bercantum dengan body. And then kalau nak naikkan ke atas sedikit, kita akan ubah axis Y dia tu, then kita adjust ikut kesesuaian lah. Then yang paling last sekali adalah kaki kanan. Kaki kanan pun kita akan letak paling depan sekali. So kalau ikut logik, kaki kanan ni nampak besar sikit, so kita akan kecilkan sedikit mengikut kesesuaian. So tujuan saya susun setiap layer tu berjauhan, tujuan dia adalah saya nak create depth of field. Padang ke? Diam kau. Dia akan tambah efek blur pada kamera. So itu kemudian, kita akan buat kemudian. Next, kita gerakkan kamera ni supaya ada movement. Okay. Sebelum tu korang kena
tekanlah ikon yang stopwatch tu untuk keyframe supaya dia lock. Kita akan tekan keyframe untuk position dan Z rotation. Macam video yang saya buat tu, mula-mula dia dekat and then ke belakang kan. Untuk frame yang pertama, position dia adalah kita dekatkan dulu, kita ubah value bagi position, and then kita akan buat Z rotation supaya movement kamera tu lebih nampak epic sikit lah berbanding kita zoom out secara straight saja. Video ni duration dia dalam 9 saat, so paling kita tarik, diam kau. So kita tarik ke ujung sekali frame yang paling last, and then kita adjust untuk position kamera yang paling last lah. Kita akan zoom out, so kita ubah value dia balik. Agak-agak macam beginilah. And then kita buat lagi rotation supaya berlakunya rotation movement kamera tu. Okay, bila kita dah siap set movement kamera tu, then kalau korang akan perasan, memang akan jadi, korang boleh nampak dia agak terlari sedikit lah. So apa kita buat? Kita perlu add keyframe position bagi setiap layer mana yang terlari lah. So sebelum korang tekan button keyframe tu, korang kena pergi frame yang paling last sekali, sebab itu position yang dah ngam sudah. So kita lock dulu dia punya position, and then kita pergi ke mana yang dia terlari tu. So macam di sini dah nampak dah start dia berlari. So kalau korang susah nak adjust value di sini, korang boleh guna di sini step axis ni. Korang kena adjust sampailah tak nampak dia terlari. Okay, ni part yang paling penting. Macam mana nak ada efek blur kamera tu? So kita pergi layer camera, dan korang cari bahagian camera options. Okay, kalau di sini, kalau korang scroll lagi, korang akan nampak depth of field yang saya cakap tadi. Lepas kita on depth of field ni, korang kena ubah dia punya picture. Sekarang picture dia adalah 25.3. So korang kena add value dia dalam 300 ke 200 lah gitu. Okay, kalau korang boleh nampak sini, ini adalah focus punya line. So kalau kita ubah value dia akan ke depan ke belakang lah. Untuk yang frame yang paling last ni, kita nak make sure kaki kanan ni paling clear lah, paling sharp. So kita ubah dulu, and then korang add keyframe. Maksudnya dia akan lock lah position yang paling last sekali, kaki kanan ni dia akan fokus kepada kaki kanan. So kita kembali kepada frame yang pertama sekali. Ikut creativity sendirilah. Kalau saya nak buat frame yang pertama ni semua blur, kita akan ubah focus distance ni ke belakang sekali, and then kita boleh ke tengah sikit. So di bahagian sini mungkin kita akan fokus kepada kepala dia ataupun body layer tu. So kiranya bila kita set keyframe tu, dia akan jadi beginilah. So kalau korang nak nampak lebih real, korang boleh pakai puppet position pin tool. Function dia adalah supaya bila ada pergerakan setiap sendi ni lah. Okay, so saya akan tunjuk macam mana. First kita akan pergi ke layer body. So kita tekan puppet position pin tool, and then korang akan tekan setiap sendi yang mana korang nak lah. So saya akan letak di sini, letak di siku, letak di bahu kanan dan bahu kiri, dia punya siku, dan tangan di sini, dan dia punya leher dan kepala. So korang boleh pergi ke effects layer tersebut, korang akan nampak puppet, dan korang tekan lagi di sini, dan tekan mesh 1, and then korang akan tekan deform. So di sini korang akan nampak lah setiap pin yang ada kita select tadi tu, pin 1, 2, 3, 4, 5 sampai dah 8 pin saya letak di sini. So kita select all dulu, select, and then kita tekan keyframe. So maksudnya kita akan lock lah position
So cara dia nak ubah, kita klik pin ni saja, tarik. So contoh macam ni, saya gerakkan kepala dia, dan ini saya naikkan tangan dia. Kita boleh apply jugalah dengan layer lain macam tu, macam kaki kanan ni. And then render preview. So kita tengoklah hasilnya macam mana kan. So macam itulah cara saya edit bagi Parallax Effects. So kalau ada apa-apa penambahan ataupun cara lain, kita boleh kongsi di ruangan komen. So jangan lupa share, like dan subscribe. See you.